akan ada link situ, kamu just ni je, just download je the whole form dan tak perlu print lah, jangan print. Jangan print sebab apa? Cikgu dah printkan untuk kamu semua. Kamu datang nanti kamu akan dapat the whole kita sebut apa? Satu set nota. So kamu no need to print anymore. Okay? Alright, so cikgu ni pun ada kat sini sekarang. Cikgu dah minta jauh. Ni naik tingkat 3 letih tau sebenarnya. So tajuk dia, cikgu just perkenalkan secara briefly. Okay, tajuk briefly. Dalam tajuk ni, kita ada tajuk dia, ni tajuk apa ni? Ini adalah physics. Mana dia besarkan sikit. Okay. Physics quantum. Dan ini adalah tajuk yang paling akhir dalam silibus Form 5. Tajuk ni most of you dan rakan-rakan yang lain dekat sekolah lain always beranggapan tajuk ni susah. But basically ia adalah tajuk yang quite simple. So hari ni cikgu nak bawa kamu untuk join cikgu. Kita tengok tajuk yang simple ini. Okay, so dalam tajuk ni kamu akan ada 3 subchapter. Okay, ada 3 subchapter. Yang pertama isu pagi ni yang kita akan sentuh iaitu teorem kuantum cahaya. The first thing lalu minda kamu mesti kamu akan macam kuantum tu apa cikgu? Ni apa cikgu ni? Don't worry, insya-Allah pada Jumaat yang barakah ini kita akan lihat benda ni nanti. Cikgu akan explain. Kemudian kita ada juga tajuk yang kedua, kesan foto elektrik. Okey, kalau kamu perhati kat sini kita ada foto satu part, elektrik satu part. Apa benda tu? Okey, sekejap lagi kita next kelas lah cikgu cuba explainkan. Dan tajuk 7.2 ni basically gabungan lah sekali dengan teori foto elektrik. Dia ada teori dia, dekat sini teori dia. So kita akan belajar next class insya-Allah. Baik. So kita try tengok dulu apa yang kita nak belajar hari ni. Kita nak terangkan tentang teorem, apa itu kuantum tenaga, apa itu kedualan gelombang zarah. Semua ni kita akan cuba tengok. Dan cikgu cuba bukan sekadar buat teori je. Maksudnya bukan tengok pada nota je. Cikgu insya-Allah cikgu cuba buat satu demonstration untuk kamu lebih faham. Untuk kamu lebih faham. Cikgu ada bawa radas-radas dia ada kat situ. Jadi cikgu jalan pergi ambil lah. Okay. Alright, dan untuk memastikan anak murid cikgu, okay, even though campur lah DLP ada, non-DLP ada, cikgu akan mix. Sometimes I'll be using English, sometimes I'll be using Malay. Hope kalau kamu tak macam confuse kan term-terms that I've used, so just let me know. Cikgu boleh ulang balik. Okay? Alright. So let's go kita punya tajuk yang pertama. Dalam TikTok dia akan sebut let's go on. Okay, cikgu pun tak faham kenapa let's go on. Okay? Siapa jumpa kat TikTok Abang Man? Abang Man yang kening sambung tu. Dia cakap macam tu lah. Let's jump. Okay. So first kali adalah teori cahaya. Dia mengatakan dalam tajuk ni, tajuk dia kuantum, teori cahaya. Sebenarnya apa yang dia nak cakap, dia nak katakan, dia nak kata cahaya boleh dibungkuskan. Itu je. Sorry, tak keluar pula. Dia nak kata cahaya boleh dibungkuskan. Apa maksud bungkus? Okey, sebelum kita masuk cerita lebih lanjut, kamu mesti pernah pergi camping kan? Okey. So, dekat camping-camping tu ada quartermaster QM, dia akan bancuh air. Contoh dia bancuh air merah, air sirap lah, dia bancuh air sirap. Dia bancuh kalau untuk camping ni, selalunya besar, tong besar kan tong kecil? Tong besar lah kan? Tong besar. So dia bancuh. So sekarang ni situasi dia adalah most of us will think that cahaya as is dia akan kita anggap dia macam air yang banyak ni. Dalam tong ni. Tetapi dia orang tak tahu sebenarnya air yang dalam tong ni boleh ikat tepi.
Boleh tapau. Macam mana cara lukis kat tepi? Macam tu macam tu lah kot. Lukis tapau kat tepi kan. So ni air dalam tu. Dia boleh, ada air tu boleh dibungkus-bungkuskan. And cahaya pun boleh dibuat macam tu. Dia bersifat macam tu. Itu yang dalam tajuk ni, quantum teori cahaya. Tu cikgu generalize kan, cikgu summarize kan tajuk dia. Tu je. Dah settle dah kelas kita. Tak adalah. Tu laju sangat kan. Okay. So jom kita tengok balik. Betul ke apa yang cikgu cerita ke cikgu just tipu kamu je? Okay. Tengok First kali dalam nota ni dia mungkin nampak macam terlalu ke depan terlalu ke depan. Okay. So kamu nak kena faham apa itu jasad hitam. Okay, nak kena faham apa itu jasad hitam. Jasad hitam tu buat apa. Okay, ini kena satu benda yang macam bagi kamu adalah benda yang baru sebenarnya. Benda yang baru. Okay. Kita letak tepi sekejap nota ni. Nota ni kita letak tepi sekejap. Dan kita tengok apa yang dia cakap. Okay. Kamu bayangkan. Okay, bayangkan. Ini adalah satu oven yang ada satu bukaan kecil je kat depan dia. Okay, ini adalah satu oven yang dia buka kecil je. Okay. Kenapa cikgu beranggapan dia sebagai oven cikgu? Okay, ini oven Oven. Bukan microwave oven. Cool. Jasad hitam dia kata kat sini adalah satu jasad yang sebenarnya secara teori dia mampu menyerap semua sinaran elektromagnet. Ini secara teorinya. Teorinya mampu menyerap semua sinaran elektromagnet. Sebelum tu, sinaran elektromagnet tu apa dia benda? EM electromagnet stand for EM. What is sinaran elektromagnet? Siapa boleh tolong beritahu cikgu? Nak cuba nak cakap pun boleh, nak komen pun boleh. Siapa tahu? Nak Google sekarang ada yang cakap cahaya putih ke cikgu? Cahaya putih is part of the EM. So EM ni basically lagi besar. Ada tak siapa-siapa tahu? Tak ada. Okey, cahaya sinaran EM ataupun boleh juga kita sebut sebagai gelombang. Okey, kamu dah belajar dah sebenarnya, kamu lupa tahun lepas. Okey, tahun lepas kita 4 tajuk gelombang dah ada. Gelombang elektromagnet ni adalah dia satu gelombang yang kalau kita tengok dia bermula dekat sini. Dia ada gamma ray. Gamma ray. And then dia ada X-ray. Lepas X-ray dia ada apa? Siapa boleh tolong cikgu? Lepas gamma ray. Adakah ultraviolet? Ultraviolet. Yes, lepas ultraviolet kita ada infrared, betul? Confirm kan cikgu kan kalau cikgu salah? Cikgu tak tunjukkan. Okey, lepas infrared kita ada cahaya tampak, betul? Sorry. Sebelum infrared kita ada microwave kot. Sebelum infrared Gelombang mikro yo. visible light tu. Sebelum sinaran ungu yo. Sinaran ultra ungu. Sebelum ultra ungu ada cahaya tampak. Cahaya nampak. Okey. Antara ultraviolet dengan infrared. So lepas sekarang gamma, X-ray, ultraviolet. Lepas ultraviolet Cahaya nampak. cahaya tampak dahulu. Okey. Cahaya tampak. Lepas cahaya tampak microwave, betul? Infrared. Infrared. Infrared dulu, okey. Infrared. Okey, lepas infrared microwave, betul? Ke salah? Betul. 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 Dan last kali radio wave. Radio wave. So basically inilah dia ada 7 semuanya ada 7. Semuanya ada 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dalam gelombang ataupun sinaran EM ni, you have 7 part of dia punya konstituen dalam tu. Ada lagi 7. Dan dia tak ada sempadan yang khusus tau. Mula-mula X-ray tiba-tiba stop jadi gamma ray, tak ada. Dia continuous. Semua ni continuous. Dia tak ada sempadan. Okay. So, yang kita nampak in daily life, in our daily life yang cikgu guna mata cikgu ni, cikgu nampak dekat bahagian ni je sebenarnya. Dekat bahagian ni. Cahaya tampak. Cahaya tampak ni kalau kita zoom, okay, dia akan bermula daripada kalau ikut adalah sama ada kita ikut frekuensi dia ataupun wavelength dia. Kalau sini merah, red, ujung ini akan jadi ungu. Inilah warna pelangi kalau dia cahaya putih tu diffractkan dia. Kita biaskan dia akan menghasilkan warna pelangi. So daripada merah pergi ke warna ungu. Daripada merah tu kita ada apa? Merah, apa dia macam mana? Red, merah, jingga, hijau, kuning, biru, indigo, ungu. Ada 7 pula dalam tu. Okay? Ada 7 pula dalam tu. So, EM ni semua ni, bukan satu je. Jadi, jasad hitam ni, okay, jasad hitam ini, apa yang dia buat adalah, dia mampu serap. Kat mana nak jumpa jasad hitam ni? Tak ada. Secara teori je. Kita beranggapan, contoh cikgu ada satu mouse dekat cikgu ni. Okay, kita ada satu mouse. Mouse ni boleh menyerap semua cahaya yang masuk. Semua gelombang yang masuk. Sebagai kesan, bila semua cahaya masuk dalam ni, gelombang masuk dan dia tak bebaskan, kamu akan nampak dia sebagai warna apa? Bila semua dah masuk dalam ni, kamu akan nampak dia sebagai warna apa? Warna hitam. Sebab itu kita sebut dia jasad hitam. Sebab kita tak nampak dia. Okay, semua tu. So kenapa kita nak study benda ni? Kenapa kita nak study jasad hitam ni? Apa kaitannya? Okay. So selepas dia dah serap benda ni, itu kebolehan dia, serap. Pada masa yang sama, dia juga boleh membebaskan. Dia juga boleh, mana cikgu highlightkan dia. Membebaskan dengan cara memancarkan. Memancarkan sinaran. Apa yang dipancarkan? Sinaran terma. Dia pancarkan sinaran terma. Saat lagi kita tengok apa benda maksud dia. Yang mana bergantung pada satu benda. Iaitu suhu dia. Pada suhu dia. Itulah jasad hitam. Okay. Cikgu ringkaskan dalam bentuk oven cikgu ni. Oven cikgu pindahkan ke tempat yang tak sibuk. Ini okey. Gerakkan ke mana yang tak tergerakkan ke sini tepi ni. Tepi ni tak sibuk. Okey. So macam mana dalam bentuk grafik cikgu nak cuba terangkan dalam bentuk grafik. Ini cikgu belajar daripada kawan cikgu. Okey, katakanlah kamu ada satu sinaran. Sinaran tu datang. Masuk melalui oven tu, masuk sampai ke sini. Bagi dia straight sikit. Sampai ke situ. Okey, dia masuk macam tu. So bila dia masuk macam tu, ini untuk situasi yang pertama cikgu nak jelaskan situasi yang pertama yang ini. Ini yang pertama. Yang dia kata jasad unggul tadi tu. So dia masuk and then dia tak boleh nak patah balik, dia tak boleh keluar sebab lubang tu kecil, dia bermain-main je dalam ni. Dia terperangkap. Keyword dia kat sini adalah dia terperangkap. Sinaran tadi terperangkap. Dia duduk main dalam tu. Sebab itulah dia jadi dia tak dapat mengeluarkan lagi. Tetapi disebabkan dia boleh dipanaskan, kamu panaskan dia. Okey. Huduh sangat api cikgu tu, macam bukan api je. Sekali lagi lukis lebih cantik sikit. Macam itulah lebih kurang kan. Contoh atau api cikgu.
So bila kita panaskan dia sampai certain level, certain level, okay, dia akan mula buat apa? Ni, memancarkan sinaran terma. So dia akan mula start memancarkan sinaran terma, terkeluar daripada, sebab benda tu dah semakin panas dalam tu, terkeluar. So sinaran terma ni, sinaran terma boleh terkeluar. Okey. So apa sinaran terma? Sinaran elektromagnet. Sinaran elektromagnet, okay, itu adalah sinaran terma yang merangkumi cahaya tampak dan sinaran yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Basically kan, yang keluar ni adalah cahaya tampak, tambahlah sikit-sikit dengan infrared. Itu je. Okay, dia keluar yang itu je. Mesti kamu tertanya-tanya kan, cikgu, tadi cikgu cakap benda Allah ni, jasad hitam ni, boleh serap semua ketujuh-tujuh makhluk ni. Betul? Tetapi bila cikgu panaskan, kenapa keluar dua je cikgu? Kenapa keluar dua je? Kenapa? Siapa boleh jawab? Cuba cari jawapan kamu. Mesti ada dekat, cuba tengok siling. Ada tak kat siling? Ataupun dekat meja kamu? Tak ada kan? Okay, sebenarnya soalan yang kamu tanya ni, itulah yang jadi mind boggling untuk the scientist, physicist during that era. Era mana cikgu? Bukan era FM Benda ni terjadi sekitar 1890 ke 1900 plus macam tu. Dia jadi masa ni. Okey. Cikgu nak cerita dulu, letak tepi sekejap benda ni. Ini nak cerita ni. Ini dah sampai dah mood nak cerita ni. Kita pergi ambil alat kita. Cikgu dah jumpa dah alat cikgu. Ni. I bring my study material kat sini. Kita ada macam-macam lah kat sini. Okay, before that cikgu kena plug in dulu. Korang tengok mesti kan. Gila lah cikgu. So cikgu nak pergi cari satu sumber elektrik sekejap. Dah jumpa dah. Harap-harap tak mengacau lah kita. Okay. Tutup dulu. So what I want you to do, kita tutup sekejap lampu ni. Bagi gelap sikit. Okay, nampak kot kan? Dan tutup lampu ni satu lagi. Mesti kamu dah tak nampak mata cikgu. Sebaik cikgu pakai baju putih. Kalau tak mesti kamu tak nampak cikgu. Okay, first of all, okay, depan cikgu ni ada satu alat yang telah didesign. Okay, ni ada, kita sebut apa? Yang tu apa mungkin? Apa nama dia? Swiss yang boleh dimmer, Swiss dimmer. Okay. And this one adalah mentol yang replicate the first mentol yang dihasilkan oleh Thomas Edison. Okay. So kita plug in. Cikgu akan turn on benda ni. Okay, cikgu akan bawa ke depan. Cikgu akan turn on. Cikgu nak kamu perhatikan apa yang berlaku, perubahan apa yang berlaku, dan kamu nyatakan dekat cikgu. Ya, 1, 2, 3. Ni paling slow paling slow. Cikgu tingkatkan lagi tenaga dia. Lagi. Okey, lagi. Okey, lagi. Ni. Nak sampai dah maksimum ni. Perhatikan betul-betul. Tipu je. Okey, so dah perhatikan Okey, cikgu slowkan balik. Pak. Alright. Settle dah situ. Buka lampu balik. Buka lampu balik, kamu tak nampak cikgu.
Boleh tak someone bagi tahu dekat cikgu apa yang kamu observe? What is your observation during masa cikgu switch on dia? Cuba bagi tahu. Anyone? Tak ada siapa-siapa nak cuba? Cahaya, 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 cahaya tu apa? Cahaya, cahaya putih. Silap. Okay. Okay, cahaya putih. Lagi. Anyone? Kalau tak erti taib, boleh cakap. Adam, since you are in space, might be you are closer to our sun, would you mind to explain your observation just now? Masa mula-mula dia masih terang tu, dia punya cahaya warna kuning. Masa dia max tu, bila dia dah terlampau terang jadi warna putih. Okay, warna putih. Okay, good. Thank you. Anyone else? Makin tinggi suhunya, makin tinggi gelombang elektromagnet. Okay, but then how do you observe the suhu? Kamu tak ada kat sini tau. Itu maksud observation. Observation is what you saw. Apa yang kamu nampak? You don't see the suhu sebab kita tak measure lagi. So cannot count as observation. Melainkan kamu pergi ukur suhu tu. Ada termometer. Yes, kita boleh cakap. Lagi apa lagi? Okay, yang Adam tadi cakap perubahan cahaya daripada kuning ke putih. Lagi? Fahim cakap betul lah tu. Fahim cakap cahaya putih ke cikgu? So ada lagi tak? Tak ada. Itu je. Alright. Okay, good lah tu. Betul lah. Observation kan betul. Okay. Pada tahun 1890 something, Thomas Edison cipta benda ni. Cipta mentol ni. Mana dia mentol ni? Ni. Cipta this mentol, this bulb. Dekat US lah, dekat US. And during that time berlaku revolutionized industry punya era dekat Jerman, dekat Berlin. So, yelah kamu tahu kan kalau berlaku revolusi perindustrian ni kita akan ada banyak kilang, banyak jalan. Jadi kilang ni nak cuba beroperasi during night kan. So they have to bring from US this bulb. Okay, dia pergi US, dia import masuk ke dalam Jerman. Okay. Kos import ni agak tinggi, agak mahal. Jadi apa yang dia orang buat adalah being German, okay, dia study benda ni. Untuk make their own pattern, nak study benda ni, nak kaji macam mana nak hasilkan sendiri. Masa study tu kan, masa dekat zaman 1890 tu, kerajaan Jerman tubuhkan create ataupun start foundation, research foundation. Kita ada pejabat kajian ni, pejabat kajian tu. Okay, and salah satu tempat yang mengkaji ni, okay, ada seorang manusia muda masa tu, nama dia Max Planck. Remember this name, Max Planck. So dia kaji benda ni. Okay. Dia kaji apa cikgu? Okay, apa yang dia kaji simple. Masa dia, kita tengok tadi kan, masa cikgu apa? Cikgu mute kan notification je Bising pula. Mengganggu cikgu. Mute notification. Okay. Alright. So masa bulb ni, dulu bulb ni ada dekat basikal tau. Basikal yang kita kayuh dynamo. Ada dynamo and then lampu tu menyala, betul? Betul tak? Okay. So kalau kamu tak tahu apa itu what is dynamo, lepas ni boleh YouTube cari maklumat dynamo tu. So dia kayuh-kayuh basikal, mentor dia menyala. Dia perasan satu benda. Semakin kayuhan tu semakin laju, brightness semakin bertambah. Itu observation dia yang pertama. Brightness dia daripada malap jadi cerah. Brightness increase. Dia ada observation. Ada satu lagi observation. Ada dua sebenarnya. The other one is the important bit. Dia perhatikan perubahan warna dekat filament ni yang dihasilkan cahaya tu. Cahaya tu terhasil ada warna.
The first warna yang terhasil nampak merah. And then dia start warna keorengan. And then dia start jadi warna kuning cerah. Lepas tu what happen? Kamu perhatikan tadi sendiri. Lepas kuning cerah tu dia jadi apa? Putih tak ada. Putih tu sebab kamera je dia detect sebagai warna putih. Tapi kalau mata kasar kamu takkan nampak warna putih tu. So apa yang terjadi kat situ? Selepas warna kuning cerah, kuning putih tadi, what happened after that? Kamu sendiri nampak. Apa yang terjadi? Cikgu pasang balik. Okay, ni Allah, kamera tak dapat nak fokus. So, apa yang terjadi adalah perubahan warna tu, okay, keyword dia tolong nota, kita tengok nota kita, okay. Perubahan warna, ini yang jadi titik tolak dia ni. Titik tolak dia. Perubahan warna terhenti. Stop dekat situ. Sampai sahaja warna kuning cerah tu dia stop. Dia tak berubah dah. Sedangkan dalam spektrum cahaya tampak, kita ada apa mula-mula? Kita ada warna, kalau kita ambil gelombang yang paling panjang, kita ada warna red, merah, jingga, apa tu boleh? Someone boleh ingatkan tak warna lagi cikgu? Okey, cikgu dah ingat dah macam mana nak ingat. Dulu cikgu hafal macam ni. Michael Jackson kena halau balik India Utara. So merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. So warna mentol tadi terhenti sampai dekat sini je. Dekat part ni je. Walaupun cikgu bagi tenaga elektrik yang maksimum, walaupun Max Planck tadi kayuh basikal selaju yang mungkin, mentol ni tak nak pun bertukar menjadi warna hijau, kan? Tak nak pun menjadi warna biru, indigo, apatah lagi warna ungu. So dia pun hairan. Why? Macam mana nak dapatkan warna-warna ni? So dia pun buatlah kajian. Itulah yang dia kaji dekat Research Institute pada masa tu. Kalau kamu buka Google sekarang, kamu dah dapatlah information. Tapi pada masa tu tak ada. The information, the knowledge, the physics behind that is not understood yet. Okay. So apa yang orang zaman tu cakap? Fizisis sebelum tu. Siapa fizisis sebelum tu? Pak Cik Newton. Okay, 100 tahun sebelum tu kehidupan dia, era-era tu. Okay, Pak Cik Newton hidup tahun berapa? 16 something lah. Cikgu tak ingat dah ke dapat 17 something. Itu kita sebut fizik klasik. Fizik yang lama. Okay. Pada masa tu, fizik klasik, okay, dia kata bila suhu meningkat, okay, as the temperature increase, what will happen inside the thing is that the electron will bergetar, shake dengan tenaga yang tinggi. Keyword dia bergetar. Dengan tenaga yang tinggi. Dan menghasilkan lebih banyak cahaya. Tapi dalam kes mentol ni, cahaya dia memang banyak tapi warna dia tak berubah. Dan dia juga mengatakan ini klasik frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Dia boleh bergetar selaju mana pun, tak ada had, no limit at all. Okay? Dan tenaga cahaya yang dihasilkan mencapai nilai yang tidak terhad. Okay, apa maksud ayat yang terakhir ni? Okay, apa maksud ayat yang terakhir ni?
Ayat yang terakhir ni bermaksud bila cikgu kayuh basikal lagi laju, tenaga lagi banyak, elektrik lagi banyak, cahaya ni boleh jadi warna yang cikgu highlightkan ni. Dia boleh berubah daripada kuning tadi jadi hijau, lepas tu jadi biru, lepas tu jadi indigo, lepas tu jadi ungu. Itu yang fizik klasik cakap. In reality tak dapat. Max Planck hairan. Why this is happening? Kenapa tak dapat? Okay. Dan kalau dapat, okay, kan itu yang dikata tak dapat tu. Okay. Sekarang kita tengok pula. So, yang garisan ni garisan yang cikgu highlightkan dengan warna purple ke pink ni. Ini apa yang diramalkan oleh fizik klasik. Apa benda graf ni? Graf ni adalah keamatan sinaran. Maksudnya semakin cerah ke, semakin gelap ke kan. So ini adalah dalam bahasa mudah lagi, cikgu tulis kat sini. Kecerahan dia lah. Kecerahan dia. Okay. Okay. Tapi lebih kepada sebenarnya bukan kecerahan. Rasanya kan cikgu kan akak kan? Bukan lebih kepada kecerahan kan? Warna kan? Dia punya warna dia kan? Warna dia lebih kepada warna. Jangan sorry. Dia lebih kepada warna dia. Intensity lah, intensity tu keamatan tapi dia lebih kepada warna dia. Okay, intensity tu. Macam apa graf ni dulu kan mula-mula cikgu tengok, cikgu belajar benda ni, cikgu tak faham graf ni terangkan apa. So cikgu nak ambil masa nak terangkan dekat kamu semua macam mana nak faham graf ni. Okay, first kali cikgu permudahkan hidup kamu. Okay, kat atas ni warna. Okay, berapa banyak warna tu ada, senang cerita. Sebab tu dia ada keamatan. Okay, dekat bawah ni adalah panjang gelombang ataupun frekuensi. Pun boleh jadi, frekuensi pun boleh, atau panjang gelombang. Tak kisah. Just nak bagi tahu contoh, semakin ke sana, ke kanan kamu tu, okay, semakin warna merah. Dekat sini akan jadi warna ultraviolet. Okay, dekat sini akan jadi warna merah. Okey, kalau kita buka buku teks tingkatan 5, buku teks tingkatan 5, sekejap cikgu tolong bukakan untuk kamu. Buka surat something. Yang mana gambar rajah dia lagi cantik lah. Okey, cikgu ada kat sini, jangan risau. Cikgu tolong bukakan. Kamu tak payah buka, kamu relax, chill lah. Mana we are looking for the graph. Wait somehow dia boleh manage to gone. Ini spektrum. Okay, this one. Found it already. Okay. So, dekat sini gelombang-gelombang lain lah yang bukan cahaya tampak tu. Dia bukan kawasan ni, kawasan yang cikgu highlight ke warna kuning ni, gelombang-gelombang lain. Abaikan dulu ayat-ayat lain. So, akan ada satu part dekat sini, panjang gelombang ni, okay, lebih kurang 500 ke 700 kot macam tu lah, nanometer panjang gelombang dia. Okay. Area ini adalah area warna merah. Warna merah. Dekat sini area warna kuning. Lepas tu dia naik warna hijau. Lepas tu dia naik biru. Lepas tu dia pergi kawasan ultra ungu. Okay, itu yang nak sampaikan dalam ni. So, kalau kita balik kepada kita punya graf tadi. Okay, mana dia graf? Graf, where are you graf? Sorry, ni Telegram. Okay. Mana dia? Macam mana boleh hilang? Okay. So, kalau kita ambil satu point kita ambil dekat sini. Dekat sini. Kita rujuk dekat sini. Katakanlah sini panjang ni mewakili warna merah. Mewakili warna merah. Dekat sini yang paling cerah. Warna lain ada tapi yang paling dominan, majority adalah warna merah. Okey, so dia paling tinggi kat situ.
Kalau dia dekat sini pula, mungkin gelombang lain. Kalau dekat sini, warna biru. Okay, jadi contoh saintis dia observe satu bintang. Dia observe satu bintang tu dan bintang tu berwarna macam tadi, macam buku teks tadi. Observe ni dia berwarna macam ni. Itu yang dia masukkan tu. Okay. Dia observe satu bintang. Okay, 7,000. Bintang ni 7,000 tu apa? 7,000 tu nilai Kelvin dia. 7,000 Kelvin. So, graf dia, kamu tengok graf yang cikgu highlightkan dengan warna hijau ni. Ni graf dia. Dapat cerapan berbentuk macam ni. Dapat cerapan berbentuk macam ni. Okey. Jadi, maksimum graf ni dekat mana? Ni maksimum dia. Maksimum dia. Ni maksimum dia. Okey. Dan maksimum dia jatuh pada warna sini, biru. Sebab itulah bintang tersebut disebut sebagai bintang biru, warna dia biru. Sebab bila kita observe dia, kita guna teleskop tengok dia, gelombang yang kita dapat maksimum adalah pada warna biru. Bintang ni dia bertindak seperti jasad hitam. Yang cikgu cerita tadi. Jasad hitam dia boleh menyerap semua sinaran dan bila kita panaskan, bintang kan sentiasa berlaku proses pelakuran tu. Okay, dia sentiasa panas, ada haba, dia membebaskan sinaran EM dan bila kita observe untuk bintang biru ni, okay, kita dapat graf yang macam ni. So macam mana dengan bintang macam matahari kita? Okey, matahari kita. Kalau kamu tengok graf matahari, cikgu padam balik semua bagi nampak jelas balik. Okey, ini graf kita. Kita pun letaklah teleskop, kita perhatikan matahari kita kan. So bintang matahari kita dekat sini, graf yang titik-titik ni. Okey. Dia naik, and then dia turun memanjang. Puncak dia di mana? Ni, puncak dia di sekitar sini. Sorry, saya ingat semacam je tu. Di sekitar sini. Warna kuning kecerahan macam tu. So bintang kita warna apa? Bintang putih. Sebab dia area-area situ. Maksimum dia dekat situ. Ada lagi bintang yang Kelvin dia rendah. Maksimum dia dekat sini. Area-area sini. Ni area-area sini. So kita sebut dia bintang merah. Okey, boleh faham tak? Dan fizik klasik sebenarnya dia kata semakin panas suhu ni, graf ni sepatutnya akan naik macam tu. Akan naik macam tu. Problem dia kan, ini yang kita sebut problem ni. Kalau kamu panaskan mentol cikgu ni, kan, cikgu panaskan mentol ni, sepanas-panas dia, cikgu bekalkan tenaga dia. Kalau mengikut teori fizik klasik, bila sampai dekat warna biru ni, dia akan jadi warna apa? Lepas tu? Siapa boleh sebut? Purple cikgu. Belum, lepas tu lagi. Lepas tu lagi. Indigo. Lepas tu lagi. Violet cikgu. Akan jadi yang ini. Ultraviolet. Bila jadi ultraviolet, siapa boleh bagi tahu apakah kesan ultraviolet kepada kulit kita? Kanser kulit. Kanser kulit dan pelbagai masalah lain. Cuba bayangkan cikgu panaskan mentol, cikgu buka rumah cikgu elektrik terlampau lebih, tiba-tiba cikgu kena kanser. Itu yang teori fizik klasik cakap dan inilah yang kita katakan sebagai sebab cikgu aja betul-betul. Ultraviolet catastrophe. Dia macam mana tak? Cikgu rasa betul lah tu rasanya. Tapi rasa macam salah pula. Biarlah. Nanti kamu betulkan kalau salah eja. Inilah yang kita sebut ultraviolet catastrophe. Kalau teori fizik yang klasik tadi betul, cikgu buka microwave cikgu, nak panaskan burger, cikgu buka pintu, pam, kena radiation, kena kanser kulit depan rumah cikgu.
Tetapi nasib baiklah apa yang teori fizik klasik cakap tak jadi. Dia tak jadi macam tu. Kalau kamu ingat balik lukisan cikgu tadi, oven tadi kan. Kan cikgu cakap oven ni dia membebaskan cahaya tampak. Okay. Dia membebaskan cahaya tampak dan juga infrared. Nasib baik dia tak membebaskan ultraviolet sekali. Okay. So, bila Max Planck tadi buat kajian, dia dapati benda ni turun ke bawah. Bahagian ni, dia tak naik ke atas macam apa yang fizik klasik cakap. Hasil daripada eksperimen dia mendapati ketidakkonsistenan dengan teori fizik klasik. Tidak konsisten. Macam mana dia buat eksperimen ni, cikgu? Cikgu tunjuk gambar kalau cikgu ada lagi lah gambar tu. Tak tahu ke dah ada tak tu. Ada tak kat sini? Okey. Ini mentol yang mula-mula Thomas Edison tu hasilkan. Pelik kan? Tapi itulah normal. Kenapa ada macam rambut Upin Ipin je tu? Dulu kan kamu panas, kalau kamu tengok macam mana orang guna gelas kan, dia nak pecah, dia nak putuskan sambungan gelas daripada dia punya relau, dia punya furnace tu. Ni dia buat cincai-cincai lah. Lepas tu kamu nampak macam mana? Cikgu lukis balik warna kuning. Ni macam ekor dia terputus kat situ. Dia potong guna gunting je. So dapatlah bentuk macam tu. Yang dalam ni dia tube angin, and then sebelum last tu dia vacuum lah kot. Dalam tu ada vacuum. So itu adalah dia punya ni. Okay, ni dynamo tadi. For those young generation yang tak tahu kan macam mana dynamo tu berfungsi. Dia kayuh tayar basikal, dan tayar basikal tu obviously akan rotates, and it also rotates the knob dekat dynamo. Ni this is dynamo. Dynamo bukan yang masuk baju tu tau. Do not confuse with that one. This dynamo ada dekat outside. So dia akan generate electricity. Electricity ni pass dekat mentol dalam casing ni. Okay. So ini Max Planck. Ini alat yang dia gunakan. This is the instrument, the device that was used during Max Planck era to study black body radiation ataupun jasad hitam tadi. Sinaran jasad hitam. Macam mana dia buat, cikgu? Okay. Dalam tube ni tube tau. Dia masukkan gas. Gas ni argon, gas hidrogen, gas apa lagi? Macam-macam gas lah. So dia panaskan. So bila cikgu cakap panaskan, dia membebaskan apa kamu kata tadi? Cahaya tampak dan infrared. Dia cuba study untuk dapatkan ultraviolet tadi. Okay. So ini yang alat yang lama, yang modern sikit macam ni. Ini yang modern sikit. So inilah pintu yang dia akan buka nanti. Dia akan buka, dia akan letak measure suhu yang ada dalam tu. Warna apa yang nampak dalam tu. So alat dia. So sinaran jasad hitam. Okay. So patah balik kepada kita punya nota. Banyak benda kan yang mendapatkan ni kan. Best kan tajuk ni kan. Okay. So keamatan tidak terus meningkat apabila frekuensi gelombang atau bila sebut frekuensi gelombang. Okay, cikgu nak bagi cara kamu berfikirlah. Boleh juga kamu baca sebagai menurunkan panjang gelombang. Kenapa cikgu cakap macam tu, cikgu? Pening tak apa beza panjang gelombang dengan ni? Okay, panjang gelombang formula dia boleh dikaitkan dengan frekuensi dengan macam ni. Frekuensi sama dengan 1/lambda. Ini formula dia yang mengaitkan dia. So kalau frekuensi ini bertambah, what will happen to the lambda? Dia akan berkurang. Gitu. Dia akan berkurang gitu. So kalau dia kata meningkatkan frekuensi gelombang, maksudnya dia menurunkan panjang gelombang. Okay. Daripada merah, okay, red, sampailah warna ungu tadi,
Panjang gelombang yang paling besar, paling tinggi. Sini panjang gelombang yang paling rendah. Yang paling rendah. Okey. Dan vice versa. Ini frekuensi rendah, ini frekuensi besar. So bila dia kata kat sini, keamatan tidak terus meningkat apabila frekuensi gelombang bertambah, bermaksud perubahan warna. Daripada merah ke warna biru ataupun biru ke warna merah. Bergantung kedua arah tu. So inilah yang dikatakan UV catastrophe. Oh macam tu, dia bukan Y. Di E. Mana tadi cikgu ajar kat mana tu? Di E. UV catastrophe. So far boleh follow tak? Ada tak nak soalan nak tanya? Cikgu dah cakap lama dah. Boleh tak nak tanya apa-apa? Any question? Afiq Hakiki ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada Gaya Afiq Hakiki macam seorang member cikgu, kerja dekat Australia, sekarang dia jadi financial planner. Dia ambil dia bawa beasiswa Petronas. So dia balik kerja dengan Petronas dah habis, dia berminat dalam financial planner dalam bidang kewangan, dia pursue arah tu pula. Okey. Afiq ada gaya lah macam tu. Tak tahulah dia minat apa, tapi cikgu bila jadi cikgu ni kamu tahu tak, ada satu skill yang cikgu dapat. Cikgu dah boleh tengok muka orang tu macam boleh SPL. Dia ni akan jadi apa? Manusia tak berguna ke manusia berguna? Nampak muka Afiq ada lagi lah harapan jadi manusia berguna tu. Mana tahu tiba-tiba 10 tahun ni jadi sampah, juga tak tahu lah. Harap-harap tak jadi macam tu lah, jadi manusia yang paling berguna lah. Sebab kawan cikgu tu yang kata kerja study dekat Australia tu, balik kerja dengan Petronas and then dia jadi financial planner tu, dia gaya macam Afiq lah. Rambut sama. Masa dia kerja kat sana dia pakai kutip buah, dia pakai baju macam Afiq lah, pagoda macam tu kan. Mana tahu Afiq lebih berjaya insya-Allah. Okay, alright. Okay, so ini adalah yang ni part ni settle lah. Kamu tengok kan, sikit je teori ni. Tapi cerita nak faham dia tu masyarakat lama benar. Sebab nak memahamkan dia dulu. Kalau cikgu skip cikgu kamu tak faham. Okay, so ini adalah antara yang kamu cuba jawab semalam lah. Ada Isaac Newton. Okay, Isaac Newton ni dia cakap apa? Dia kata cahaya ni macam bersifat zarah. Dia kata macam tu. Dia macam mana bersifat zarah tu? Okey. Cikgu ada satu fikiran tak? Ni. Dia kata cahaya tu boleh macam ni. Dia boleh ada zarah-zarah bersifat zarah. Lepas tu Thomas Young eksperimen ni, dia menghasilkan, dia buat eksperimen Dirichlet. Penting kenapa kita nak tahu eksperimen Dirichlet ni adalah bila dia ambil cahaya, lalu melalui dua lubang, cahaya tu kalau kita ikutkan dia akan macam terbelah lah, betul tak? Kan? Contoh cikgu ada satu spotlight besar, cikgu ada dua tangan. Kan? Tak nampak? Tak nampak macam, nampak tak gambar cikgu? Nampak, memang nampak slide je. Okey. Cikgu besarkan. Okey. So, bayangkan ada dua lubang, tapak tangan cikgu ni lubang Ni bukan halangan, lubang. Cahaya masuk, masuk, tiba-tiba dekat belakang cikgu ni ada garisan fringes. Macam mana fringes tu? Okey, kita tengok Kalau cikgu boleh pergi ke internet. Yang eksperimen. Kita tengok yang eksperimen. Yang eksperimen. Okey, kita pergi bahagian images. Dia jadi macam ni. Yang mana senang, yang mana simple. Which one yang paling senang nak nampak? Okey. Lemak, tak ada pula kan. Okey. Okey. Tengok yang bawah ni. Dia dapat bentuk macam ni. Dapat bentuk macam tu. Ada garis-garis tu. Ini ada dapatan daripada double slit yang eksperimen. Okey, ada slit, ada laluan kecil. So dapat macam ni. Kenapa dapat macam ni? Okey.
So mereka-mereka ni adalah antara pioneer ataupun pembuka jalan kepada fizik sebelum tu. So model atom, Dalton kamu boleh baca. Lepas tu J.J. Thomson menemui elektron. Dia punya evolusi knowledge tu. Evolusi knowledge dalam, okay, kawan ni jumpa benda ni sikit. Dia ni duduk dekat US, kawan ni duduk dekat UK, kawan ni duduk dekat Jerman. Masa tu tak ada internet lagi, so maklumat lambat berkembang. Tapi proses perkembangan tu bila kita tengok balik, oh macam ni rupanya terjadi. Dia bukan terus buka buku teks macam kamu dapat semua information, tak. It is a process. Kalau siapa yang tengah bercinta monyet sekarang ni, mula-mula peringkat pertama seronok lah, hari-hari nak WhatsApp, hari-hari nak chat, nak Telegram lah, nak TikTok, seronok hari. Dia akan sampai satu part dia bergaduh. Lepas tu dia berpisah. Lepas tu nak rujuk semula. Lepas tu dia ulang proses tu 4-5 kali. Lepas tu dia bosan. Lepas tu dia kata baru nak cari cinta sejati. Lepas tu bila dia kahwin, kan, bila dia kahwin, kemanisan tu dah kurang. Kan, dia macam bila dia kahwin, dia macam malah nak ambil tahu pasal hal pasangan aku. Ambil sekadar-kadar. Sebab apa? Dulu dia dah pernah dilukai. Faham tak maksud cikgu? So siapa yang suka bercinta sekarang ni awal-awal ni, be careful lah. Sebab kamu dah rasa keseronokan cinta, takut sampai satu tahap bila kamu betul-betul dah berkahwin, kemanisan tu dah habis. Kamu sekadar, aku kahwin ni sekadar nak buat kerja, jaga makan minum orang lain je ke? Dia dah hilang manis tu. Sebab tu cikgu galakkan kamu dapatkan hubungan yang sah dulu, yang halal dulu, baru dapat rasa kemanisan tu. Faham tak maksud cikgu? Okay, cikgu dah tengok daripada kuantum cikgu boleh jadi motivasi pasal cinta. Okey, balik kepada ni. So semua tu bermula kan, dah habis semua teori klasik ni. Kamu tengok last kali tahun 9 evolusi dia, sampailah teori kuantum ni muncul. Sampailah teori kuantum ni muncul. Dia bermula dengan Max Planck ni dia ni punca ni. Dia ni pergi study lampu ni. Kalau dia tak study lampu, kita tak ada kelas pun. Kita mungkin study cara masak-masak kan. Kita cara melukis, cikgu mungkin jadi cikgu lukisan. Sebab dia ni punca ni. Dia pergi study. Dia pergi study benda tu. Okey? Okey. So, lepas dia tu study, kawan ni tak boleh tercabar. Albert Einstein ni dia tercabar, dia kata, "Oh, aku nak buat juga." Dia tercabar. Sama juga Pak Mat ni pun. Semua ni geng-geng genius lah. Dan yang bestnya, semua ni hidup sezaman. Ada satu foto cikgu jumpa di internet, bergambar ramai-ramai. Albert Einstein ada, Niels Bohr ada. Ni bukan di Broglie Tolong jangan malukan sains tapah Bukan di Broglie sebutan, walaupun dia ni kurus elok je, sebutan dia adalah di Broglie. Cuma kita buang O ni dia jadi di Broglie. Okey. So sebutan penuh dia Louis de Broglie. Kamu jangan kata-kata Louis de Broglie. Itu tapah sangat bunyinya. Okey. Alright. So untuk cerita kat sini, kuantum tenaga apa semua ni kan, sekejap lagi kita cikgu patah balik. Kita ada lagi lebih kurang 18 minit sebelum pukul 12. Cikgu nak bawa kamu kepada slide cikgu. Cikgu guna untuk explain ke orang dengan cara yang lebih mudah. Okey. Masa Max Planck buat kajian guna alat jasad hitam tadi, black body radiation tadi, okey, dia tak dapat conclusion. Bukan tak dapat conclusion, dia tak ada penjelasan tentang hasil eksperimen dia. Daripada eksperimen tu yang dia dapat hanyalah perkaitan, okey, perkaitan antara tenaga yang dibekalkan. Boleh nampak tak cikgu contoh tu? Boleh kan? Antara tenaga yang dibekalkan dengan frekuensi. Itu je dia dapat. Dia buat eksperimen black body ataupun jasad hitam tadi. Dia plot graf, dia dapat data.
Dia recordkan data, dia tabulate data, dia buat graph, dia analyze. From that analyze, dia dapat perkaitan E berkadar terus dengan F. Itu je dia dapat. But the explanation behind the phenomenon is not known yet. The scientists know the physics knowledge during that time cannot explain this relationship. Menjadi satu misteri. Since Mamat ni yang buat kajian ni, dia pun bila matematik kita tahulah bila daripada persamaan hubungan ni, bila nak tukarkan kepada bentuk persamaan kita kena letak pemalar, betul tak? Okay, kamu tanya cikgu matematik kamu. Pemalar ni dah lalang dia buat, dia letaklah satu huruf H, dia tak guna K. Okay, dia tak guna K, dia letak huruf H. H tu dia namakan pula nama dia. Max, atau bukan Max, tak ada Max, dia buang Max. Dia jadi Planck constant. Sebenarnya nama dia yang study. Kalau cikgu yang buat kajian ni mungkin cikgu letak nama cikgu. Najmi constant. Okay. So dia dapat hubungan ni. Sorry. Dia dapat hubungan ni. Tetapi dia tak faham. Okay, dia tak faham. Sorry. Okay, ini berlaku di mana semua ni tuan-tuan dan puan-puan? Berlaku di Jerman. Berlaku di Jerman. Di US pada masa itu, nak kata pada perkembangan ilmu ni berlaku di seluruh dunia. Di US awal tahun 1900 pada masa tu sedang berlaku macam dekat Jerman juga, proses banyak eksperimen dilakukan, dan antara eksperimen yang dilakukan adalah eksperimen to study radio wave. Radio wave, to study radio wave. Masa tu radio baru nak mula tahun 1900 something tu, baru nak ada radio. So antara alat yang digunakan, ini yang moden lah, versi moden. Versi yang lama pun lebih kurang macam ni je. Okay. Apa yang berlaku dalam ni adalah dia ada tali sawat, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut apa tali sawat, siapa boleh help me? Ada belt lah, ada belt dalam tu. So belt ni akan berpusing dalam ni. Because of dia punya pusingan tu, dia berlaku geseran, and then dia produce electrostatic charge. Dekat sini nanti akan ada charge elektron negatif, penuh negatif kat sini. Penuh kat sini. Okay. So bila dah terlampau banyak sangat elektron kat sini, elektron ni dia rasa rimas. Okay. Dia rasa rimas, penuh kan dalam badan dia rasa rimas, so dia nak pergi tempat lain. Macam kamulah, kalau sekumpulan murid lelaki ada 180 orang, batch kamu, dikumpulkan dalam satu dom je. Confirm kamu rasa rimas, nak tidur malam, okey. Ada 2 orang pergi lari tidur kat tengah laman, ada 2 orang pergi lari tidur kat surau, ada 2 orang lari tidur dekat lab. Semua lari nak keluar. Samalah konsep dia kat sini. So, metal yang sebelah sini ni metal yang sebelah sini, bila kita dekatkan, what will happen is that, okay, metal sebelah mana cikgu? Tak nampak cikgu. Metal sebelah sini, metal sebelah sini. Ni, elektron ni dia akan jump pergi ke tempat lain, metal. Okay, sebab elektron tu dia rasa padat kat situ. So, ini kita sebut, benda ni sebut apa Charge kita sebut. Kilat sebut bahasa Melayu sebut apa? Bahasa Inggeris? Kita nampak spark. Spark. Betul. Apa? Percikan elektrik tu. Elektrik kan elektron yang bergerak kan? So dapat. Itu normal. Masa tu dalam lab tu, dalam tempat yang buat kajian ni, menggunakan lampu warna kuning. Lampu warna kuning. So mungkin lepas seminit tali ataupun belt ni berpusing, satu spark keluar. Pak. Tunggu lama sikit, pak. Tunggu lama sikit, pak. Pak. Okey. Tetapi bila mana saintis ni tanpa sengaja
Yelah, alat ni nak kaji radio wave kan. Tapi tanpa sengaja, dia bawa satu alat torchlight ataupun lampu yang membebaskan ultraviolet. Lampu ultraviolet. UV yang kita cek duit tu. Kat sini ada contoh. Ni. Mana dia? Ni tak nampak. Ini. Kamu cucuk ni dekat kepala elektrik tu, kepala charge plug tu, kat dinding kan. Ini akan menghasilkan ultraviolet sterilizing. Ini lampu ni untuk membunuh kuman di dalam aquarium. Kalau cikgu cucuk kat bawah tu nanti, kamu akan nampak lah benda ni. Benda ni menyala, warna ni yang kita cek duit palsu, kita nak sterilize kan, benda-benda semua tu kan. So, tanpa sengaja dia bawa lampu ni mendekati sphere ni. Bila dia bawa tu, tiba-tiba apa yang berlaku adalah dia jadi macam ni. Pum, 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 pum. Dia tak tunggu dah seminit ataupun 2 minit. In an instant, there are many sparks jump from this metal head to another metal head. Disebabkan bawa lampu tu je. Okay, dia bawa lampu tu je, dia bawa macam ni, dia bawa macam ni, dia bawa macam ni. Contoh cikgu pun tak tahu kat macam mana kan. Contoh, ni kata ni satu kepala metal head, ni satu lagi metal head yang tengah ada elektrik. Dia bawa, lepas tu dia akan keluar. Dia pergi jauh. Lambat. Dia dah bawa lampu je kan. Macam tu lah. Cikgu dah habis lah bunyi demonstration cikgu dah buat macam-macam bunyi lah tu. Cikgu tak ada alat tu je. Alat tu ada kat dalam. Cikgu tak pasang je. Okay. So nak bagi tahu betul benda tu lah sedang lompat. Okay, sedang lompat. So dia pun hairan. Saintis-saintis pun hairan. Sebenarnya kita boleh buat tapi cikgu tak pasang je kat sini. So satu lagi kita boleh buat dekat sini. Yang ini cikgu buat dan menjadi. Menjadi. Nantilah cikgu cerita benda ni kan. Okay. So apa yang dia nak cakap kat situ, dengan kehadiran cahaya ultraviolet tadi lah, UV tadi, elektron tadi melompat dengan lebih mudah. Cahaya UV mampu menghilangkan electrostatic charge. Tetapi dia hairan, saintis hairan, kenapa UV lebih baik berbanding warna merah. Sedangkan tadi kan dalam lab dia tadi, dia guna, yelah kamu masuk lab waktu malam, buka lah lampu kuning. Orang putih dia suka lampu kuning, tak suka lampu Kalimantan putih macam kita ni. Southeast Asia guna benda ni. When you go to UK kan, tempat cikgu study dulu, dia guna lampu kuning sampai cakik mata cikgu. Okay. So, dia hairan kenapa UV lebih baik. So, tak ada penjelasan macam biasalah. Macam biasa, pada masa tu tiada penjelasan. No explanation, tuan-tuan. Tak ada penjelasan lagi. So, dia orang just namakan dia benda ni photoelectric effect. Foto sebab tadi dia guna lampu kan. Lampu tu, foto ni foton lah, bukan fotografi ya. Foto yang tu lah. Elektrik ni sebab elektron tu boleh lompat. So, they call this as photoelectric effect. So, in conclusion, belum sampai lagi lah conclusion. Just nak to remind balik. Dah ada dua phenomenon yang mana ilmu fizik pada masa tu, saintis pada masa tu cannot explain. What are those two phenomenon? Siapa boleh nyatakan? Anyone? Husna. Can you name two of the phenomenons yang tak dapat di-explain tadi oleh knowledge fizik pada masa tu? Tak tahu. Cikgu cerita panjang-panjang ni. Luqman. What are the two phenomenons yang tak boleh di-explain oleh saintis pada masa tu? Yang kesal fotoelektrik jadi cakap tadi tu dengan yang di satu saya tak ingat.
Dua je, satu je. Cikgu satu. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Hakim Roslan, boleh tak? Yang radiation spectrum tu. Apa nama dia? Apa fenomena tu? Sekejap. Ultraviolet catastrophe Yes, ultraviolet catastrophe. The other one? What are the other one? Inilah yang cikgu tengah hadapan skrin kamu ni. Kamu nak pergi mana lagi? So ada dua fenomena yang tak dapat dijelaskan oleh fizik klasik pada masa tu. The first one is the ultraviolet catastrophe. The second one is photoelectric effect. Kenapa fizik klasik tak boleh nak explain pada masa tu? Because physics classic during that time, dia bagi tahu cahaya adalah gelombang. Dia bagi tahu cahaya adalah gelombang yang mana dia ada frekuensi semua itulah. Dia bagi tahu ni cahaya adalah gelombang. Macam mana cahaya adalah gelombang? Okey, bila kita baling batu dalam air pond, dalam kolam, kamu nampak kan gelombang dia tu kan? Dia anggap cahaya macam tu. So macam mana ultraviolet ni tak wujud? Kan kita panaskan tadi, daripada merah naik ke kuning, naik ke biru, tiba-tiba ultraviolet tak ada. Padahal dia kata cahaya adalah gelombang. Mestilah berterusan kan? Okay. Kemudian dia kata fotoelektrik. Macam mana gelombang boleh tendang elektron pula? Dia tak ada kaki. So fizik semasa tu tak boleh nak jelaskan. This is the two things that become a problem. Okay, become a problem. So kita patah balik kepada nota kita. Okay. Ni terlalu dahsyat sangat ni. Okay. Sebelum cikgu tolong jelaskan dua masalah tadi, kita tengok spektrum ni ada dua jenis. Okay, spektrum cahaya ada dua jenis. Yang pertama, spektrum yang kita sebut selanjar ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut continuous spectrum. Dia berterusan. Visible spectrum, dia berterusan warna macam ni. Contoh, kamu ada satu lampu filament yang macam depan cikgu ni, lalukan melalui satu slit kaca supaya sinaran tu kita fokus satu line je. Kemudian kita letak kat prism ni akan hasilkan cahaya ni, selanjar ni, continuous. Kamu perasan kan merah, Michael jingga, kuning, Michael Jackson kena halau hijau, biru, indigo, ungu. Dia menghasilkan benda-benda tu. At the same time, kamu juga ada spektrum ni. Spektrum garis ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut line spectra. Ada dua jenis line spectra. Satu dia background dia hitam je, tiba-tiba kamu perasan kan dia ada satu line dekat sini. Tiba-tiba ada satu line dekat sini. Tiba-tiba ada satu line dekat sini. Okay, tiba-tiba ada satu line dekat sini. Ada satu lagi dia ada berceranggah macam ni. Ini benda yang sama, ini adalah helium, ini adalah ferrum. Satu lagi dia macam ni. Kita sebut absorption line. Absorption line. Dia macam ni Okay, dia ada warna merah tadi kan, warna merah, warna jingga. Okay, warna jingga, lepas tu warna apa? Kuning. Warna spektrum tu lah. Kan penuh lah, cikgu malas nak lukis sampai habis kan. Warna last kali warna apa? Last kali ungu. Ini pink. Ungu, ultraviolet lebih kurang. Last kali macam tu. So dia ada tengah-tengah tu. Warna biru kat sini. Sini warna apa? Cikgu letak je lah, hantam je lah. Ni hijau. Okay.
Ada satu lagi line, dia ada background dia cahaya warna-warni, tiba-tiba dia ada satu garis hitam kat sini. Dia ada satu lagi garis hitam kat sini ke, dia randomly lah cikgu letak. Dia macam tu. So itu pun ada spektrum juga. Dia ada spektrum macam tu juga. So jangan terkejut lah kalau jumpa nanti cikgu bagi tahu je lah. Okey, macam mana yang ini terjadi? Yang ini terjadi apabila filament dipanaskan. Filament panas. Ini terjadi apabila filament dia panas. Yang ini terjadi apabila gas yang panas. Gas apa? Elemen dia, ini gas hidrogen, ini gas besi, boleh guna mercury, boleh guna sodium. Itu adalah gas yang kamu panaskan, dan bila kita serap dia, kita pecahkan dia, kamu akan dapat bentuk macam ni. Kenapa? Kenapa ini terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam buku teks tak jelaskan. Kamu rasa-rasa cikgu perlu jelaskan tak? Kamu rasa-rasa cikgu perlukan jelas tak? Belum. Sebab dalam buku teks tak ada, tapi untuk pemahaman kamu sangat berguna. Kenapa warna hitam ni muncul? Kenapa tiba-tiba daripada graf ni ada warna hitam? Okey, kita dah pukul 11.59. Cikgu ambil sekejap untuk jelaskan benda ni. Okay, untuk jelaskan benda ni, dan kita continue nanti kat sini. Okay, next kelas lah. Okay. Alright. Apa yang terjadi adalah dia macam ni. Ini di luar sikit ada ruangan kosong tak? Tak ada kat sini ada ruangan kosong cantik cun. Okay. Kamu belajar kimia, kamu tahu kan, contoh kita ambil hidrogen lah, hidrogen. Hidrogen ada berapa proton? Satu proton dan satu elektron. So elektron ada dekat luar ni. Okey, ni tengah-tengah tu nukleus Ini lukis petala kan, betul tak? Siapa yang dah terlupa, tak tahu nak lukis petala. So elektron, hidrogen, simbol dia H, satu, betul? Satu proton, satu elektron. Dia ada berapa petala? Satu. Okey, itu yang kamu faham daripada kimia. Dia ada satu petala yang ada satu elektron. Apa yang kamu faham tu betul. Cikgu tambah baik lagi. Dia ada banyak petala lain yang kosong. Faham tak? Dia ada banyak petala lain yang kosong. The only petala ataupun shells dalam bahasa Inggeris dia yang occupied by an electron, satu ni je. Ini je satu. Okey. Boleh faham Ini gas kita bayangkan ini gas hidrogen. Okey, gas hidrogen. So when you heat up, kamu panaskan dia, heat up this hydrogen gas, okay, apa yang terjadi adalah, okay, this, dia tak boleh besarkan dah. Elektron ni akan ter-excite. Dia menerima tenaga. Okay, dia akan menerima tenaga. Okay, kalau cikgu boleh lukiskan garis petala ni macam ni, untuk memudahkan kehidupan kamu. Dia punya apa ni? Size tu tak kisah cikgu random je. So this benda Allah ni duduk kat sini. Kat bawah ni. So kamu excite dia. Kamu excite dia dan dia akan menerima energi. Energi ini, energi yang datang kepada elektron ni bergantung kepada frekuensi dia. Bergantung kepada frekuensi dia. Bila cukup nilai, certain nilai, certain nilai, apa yang akan terjadi adalah elektron ni akan lompat pergi. Katakanlah ini energy level, cikgu kecilkan sikit tulisan. Okay, katakanlah ini energy level kosong, EO, tempat asal dia.
Kat sini energy level 1, sini energy level 2, sini energy level 3. Yang mana kosong kat situ. Bila kamu bekalkan elektron ni dengan tenaga yang mana bergantung kepada frekuensi dia, okay, bila cukup je tenaga tu untuk capai ke E1, dia akan lompat pergi sini. Dia akan lompat pergi situ. Tapi kena cukup dulu. Selagi tak cukup, dia akan remain dekat E0 tadi. It will still remain at the original state dia. Okay. So bila dia naik dekat E1, dia rasa gayat. Cikgu help me, I want to go back. So dia pun drop. So dia pun drop back tempat asal dia. Masa dia drop tu, dia akan releasekan, dia akan pulangkan, give back ataupun refund semula beza tenaga ni. Kalau dia naik dengan delta E, dia akan turun dengan delta E. Dan kesan dia akan membebaskan delta ini dalam bentuk sama ada cahaya tampak ataupun infrared. Faham tak? Katakanlah delta E ni kan disama dengan HF kan, formula kat bawah ni kan. Kalau F ni sama nilai, kalau F sama nilai dengan F warna merah kan warna frekuensi kalau kita study tadi, mana dia tadi? Ni dia ada frekuensi dia kan? Ni merah kat sini. Merah, jingga semua kan. Dia ada frekuensi dan dia ada frekuensi masing-masing kat sini. Kalau warna F tadi, frekuensi yang elektron bebaskan tadi sama dengan warna merah, maka warna merah, maka cahaya warna merah, maka cahaya warna merah dapat diperhatikan. Faham tak? Okey. Dia situasi ni bukan terhad untuk E1 saja. The same electron boleh juga melompat, okay, pergi ke E2 ataupun pergi ke E3. Boleh. Bila dia contoh dah sampai ke E3, dia tak semestinya turun terus ke E0. Boleh juga jadi dia turun pergi E2 saja. So pada masa ni dia akan membebaskan sejumlah beza tenaga tu dan bergantung kepada E sama dengan HF ni, keluarlah warna apa yang bersesuaian dengan frekuensi dia. Boleh faham tak? So far. Sebab itulah kamu nampak warna hitam tiba-tiba ada satu garisan. Kan? Tiba-tiba ada satu garisan kat sini. Sebab yang tengah-tengah ni, yang cikgu buat kotak-kotak ni, okay, telah diserap. Telah diserap oleh apa? Elektron tadi. Gas tadi tu. Faham tak? Macam mana terhasilnya spektrum garis ni. Yang warna ni adalah bila elektron tu turun daripada satu petala turun ke petala lain. So membebaskan delta E. Yang mana HF, F ni sama dengan panjang gelombang warna merah. Boleh faham tak? Okay. So cikgu rasa sampai kat sini saja. Terlalu banyak information pun tak baik juga untuk kesihatan kamu. So lepas ni kita akan fokus dekat sinilah. Bersambung di sini. Ada soalan tak nak tanya apa-apa sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada Ada tak? Ada tak soalan nak tanya?
Okey, kalau tak ada, cikgu just nak bagi tahu beberapa informasi. Okay, untuk this year, bila kamu datang ke sekolah nanti, tolong bawa RM50. Untuk apa? RM50 itu akan digunakan dalam penghasilan file kamu. So kamu akan dapat satu file yang tebal lebih kurang macam tu. Ada nota, okay, ada nota form 5 semua dalam tu. Dan semua aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan tahun ni. Kelas apa? Percutian, masa cuti kamu, perkambungan ilmu dan lain-lain lah. Contoh dia, file dia macam ni lah, tebal dia besar macam ni. Dan kita akan guna yang ni je. Dan yang cikgu minta kamu hantar gambar tu hari ni untuk cikgu print template dekat sini. Kita tak print, bukan cikgu print sendirilah. Hantar kedai dan itu akan jadi kamu punya file. Semua report kamu akan ada dalam ni. Nota, latihan, soalan, eksperimen, report progress kamu. Everything will be in here. So untuk RM50 digunakan selama setahun is quite a bargain. 50 bahagilah. 50 bahagi 12. Semua nota dibekal. Kamu jangan print nota-nota yang cikgu guna hari ni. Jangan print. Cikgu akan bagi terus. Kamu ambil hak milik kamu nanti. Okay, sebab tu cikgu minta tolong hantar gambar ikut yang cikgu dah tulis tu. Mesti landscape, ada space kat kepala, kiri kanan. Sebab cikgu nak crop masuk gambar kat penjuru dia nanti. So background kalau boleh hitam macam ni pun tak apa. Landscape. Dalam bentuk landscape gambar dalam bentuk landscape macam ni. Tak mau macam tinggi, dia melintang. Okey, dalam melintang. Gambar pakaian bebas cuma bagi nampak kemas dan menutup aurat. Jangan pakai face mask. Okay, sebab ada orang hantar gambar pakai face mask. Dalam gambar COVID tak tersebar, cakap kat dia. Okay, so buat je macam mana. So gambar kamu akan ada terpampang di sini nanti. Terpampang kat ujung ni. Nama kamu, fizik kat sini. Kita nak selaraskan dah. Kita ada 170 something. Okay, itu saja maklumat yang cikgu nak sampaikan. InsyaAllah lah sebelum sampai kelas Jumaat ni cikgu akan ada, especially malam ni cikgu buat kelas TikTok secara percuma. Siapa nak join tuition lewat malam boleh join kat TikTok. Okay, dan tolong sebarkan TikTok cikgu sebab cikgu nak cari follower lagi 6k sebab nak live guna OBS. Cikgu pun jadi TikTok lah, cuma tak menari je lah. Okay, alright, itu saja. Jumpa lagi di Asal akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tamatkan recording. Macam mana nak tamatkan recording?